Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. Setakat ini, tidak ada kes baharu telah disahkan jangkitan COVID-19 hari ini. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes di negara ini kekal 135 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, mengongsikan situasi terkini jangkitan COVID-19 semasa sidang media bersama Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama petang tadi. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jua, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa pada hari ini, Isnin 12 Syakban 1441 Hijrah, bersamaan 6 hari bulan April 2020 Masihi, tidak ada kes baru yang disahkan dijangkiti COVID-19 di negara ini. Oleh yang demikian, jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara Brunei Darussalam kekal sebanyak 135 kes setakat ini. Walau bagaimanapun, penularan wabak COVID-19 ini masih belum berakhir dan kita masih perlu mematuhi langkah-langkah pencegahan bagi mengurangkan risiko penularan wabak tersebut daripada berleluasa. Sementara itu, sebanyak 9 lagi kes yang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan telah disahkan sembuh dan dibenarkan untuk pulang ke rumah. Ini membawa jumlah keseluruhan yang telah sembuh kepada 82 orang. Ini bermakna terdapat 52 kes yang masih dirawat di pusat berkenaan. Dari jumlah tersebut, 1 daripada 3 kes yang sebelum ini dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan mesin pernafasan di unit rawatan intensif di pusat tersebut telah beransur pulih dan tidak lagi memerlukan bantuan mesin pernafasan. Pada ketika ini, beliau adalah di dalam pemantauan rapi. Sementara itu, 2 orang masih lagi dalam keadaan kritikal di mana salah seorang daripadanya masih memerlukan bantuan mesin tambahan heart-lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga, sejumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 ialah sebanyak 2,124 orang dan hanya 237 orang sahaja yang masih menjalani kuarantin. Pada hari ini juga, seramai 305 orang telah menamatkan tempoh pengasingan diri di tempat-tempat pengasingan yang disediakan oleh kerajaan dan dibenarkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Ini membawa kepada jumlah keseluruhan sebanyak 628 orang. Sejak awal Januari 2020, sebanyak 8,261 ujian makmal bagi COVID-19 telah dijalankan. Ini membawa nisbah kepada 1 dalam 53 orang yang telah dibuat pemeriksaan bagi COVID-19. Menurut statistik kes COVID-19 di negara Brunei Darussalam setakat ini, 25 daripada 135 kes yang telah dikesan ataupun 18.5% adalah di kalangan warga asing. Ini termasuk beberapa orang pekerja asing yang bekerja di negara ini. Oleh itu, Kementerian Kesihatan akan terus mempertingkatkan pemantauan penularan wabak COVID-19 di negara ini, khususnya di kalangan pekerja-pekerja asing, di mana Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri akan melaksanakan ujian makmal secara rambang ataupun random di kalangan pekerja-pekerja asing yang bekerja di negara ini. Majikan-majikan yang terpilih akan dihubungi untuk membawa pekerja-pekerja berkenaan menjalani ujian makmal secara percuma. Kerjasama dari majikan-majikan berkenaan adalah sangat diharapkan bagi membantu usaha pihak kerajaan membendung penularan wabak tersebut di negara ini. Kementerian Kesihatan juga sekali lagi ingin menekankan kepada orang ramai, walaupun pada masa ini penularan jangkitan COVID-19 di negara ini adalah terkawal, namun kita tidak boleh leka dan seharusnya terus-menerus melakukan langkah-langkah pencegahan. Bagi gedung-gedung perniagaan, kedai-kedai runcit hendaklah melaksanakan langkah-langkah seperti menyediakan alat pemeriksaan suhu badan dan hand sanitizer di samping menghadkan
jumlah pelanggan pada satu masa, membuat tanda-tanda penjarakan diri, memastikan kebersihan troli-troli dan bakul-bakul dan lain-lain. Peniaga-peniaga adalah juga dinasihatkan untuk menyediakan kaedah penjualan alternatif dalam usaha untuk mengurangkan kontak dan perkumpulan ramai, seperti memberikan perkhidmatan pandu lalu ataupun drive-thru, perkhidmatan hantaran ke rumah-rumah, delivery service, perkhidmatan pengambilan sendiri atau self pick-up service dan lain-lain. Sehubungan dengan itu juga, orang ramai adalah dinasihatkan untuk senantiasa mempraktikkan penjarakan fizikal dan sosial ketika berada di gedung-gedung perniagaan, pasar-pasar sayur dan ikan, kedai-kedai runcit dan di mana-mana jua. Tidak meluangkan masa yang terlalu lama semasa membuat pembelian serta mengelakkan daripada memasuki ke tempat-tempat yang sesak dan ramai orang. Bagi yang berisiko tinggi, terutama sekali warga emas, sebaiknya untuk lebih berhati-hati ataupun berjaga-jaga dan sebolehnya segala pembelian keperluan seharian dipesankan kepada ahli keluarga lain yang berisiko rendah. Di sini juga saya ingin mengambil kesempatan mengingatkan dan menasihatkan orang ramai untuk mengutamakan kaedah penggunaan atas talian ataupun online service bagi segala urusan kerajaan atau perbankan yang mempunyai kemudahan untuk membolehkannya berbuat demikian. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini orang ramai, bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 pada bila-bila masa atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Sekian, terima kasih. Semua gerai Ramadan di bawah kawalan Jabatan-Jabatan Bandaran, Jabatan-Jabatan Daerah dan Jabatan Belia dan Sukan yang lazimnya diadakan di sepanjang bulan Ramadan adalah ditiadakan pada tahun ini. Perkara ini dijelaskan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dalam sidang media petang tadi. Ke arah mempertingkatkan lagi langkah-langkah membendung penularan COVID-19 di negara Brunei Darussalam dan demi kesejahteraan dan keselamatan orang awam serta berpandukan kepada nasihat Kementerian Kesihatan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa semua gerai Ramadan di bawah kawalan Jabatan-Jabatan Bandaran, Jabatan-Jabatan Daerah dan Jabatan Belia dan Sukan yang lazimnya diadakan sepanjang bulan Ramadan adalah ditiadakan pada tahun ini. Ianya juga sebagai langkah berterusan pihak kerajaan untuk menjaga kesihatan dan keselamatan orang ramai dengan mengelakkan daripada menghadiri ke tempat perkumpulan secara beramai-ramai dan keperluan untuk mengamalkan penjarakan sosial di tempat awam selaras dengan nasihat Kementerian Kesihatan. Sebagai alternatif kepada peniadaan gerai Ramadan pada tahun ini dan bagi memastikan peluang perniagaan pada bulan Ramadan tetap ada, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri melalui Jabatan-Jabatan Bandaran dan Jabatan Daerah serta Jabatan Belia dan Sukan akan menyelaras inisiatif perkhidmatan perniagaan secara dalam talian atau online untuk membantu peniaga-peniaga dengan khidmat nasihat menggunakan portal www.ekadaibrunei.bn, iaitu sebuah portal directory dalam talian yang menyediakan pautan laman sesawang ke platform-platform e-dagang tempatan, penyedia-penyedia perkhidmatan penghantaran dan logistik. Projek ini merupakan usaha antara Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri,
pihak berkuasa industri teknologi infokomunikasi negara Brunei Darussalam AITI dan Darussalam Enterprise D yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua pada 28 Mac 2020 semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri berharap orang ramai khususnya peniaga-peniaga gerai Ramadan akan memberikan kerjasama dan sokongan kepada inisiatif projek e-dagang ini demi menjamin kelangsungan perniagaan para pengusaha mikro, kecil dan sederhana PMKS di negara ini dan seterusnya dapat memenuhi permintaan pelanggan semasa bulan Ramadan ini. Sama-samalah kita berdoa semoga keadaan yang dihadapi ini akan membawa hikmah kepada kemajuan perniagaan peniaga-peniaga di masa akan datang. Dalam masa yang sama, peniaga-peniaga juga digalakkan untuk mencari alternatif lain yang difikirkan bersesuaian seperti penyediaan perkhidmatan penghantaran terus ke rumah-rumah pelanggan. Untuk makluman lanjut, orang ramai khususnya peniaga-peniaga gerai Ramadan boleh menghubungi pihak AITI di talian 2323232 atau ekadaibrunei@ait.gov.bn dan D-Helpdesk di talian 83634442 atau 2384830 atau info@d.gov.bn dan juga jabatan-jabatan bandaran dan jabatan-jabatan daerah serta jabatan belia dan sukan semasa waktu bekerja dan di luar waktu bekerja mengenai inisiatif perkhidmatan perniagaan secara dalam talian atau online yang disediakan oleh pihak kerajaan dan mereka bolehlah menghubungi nombor-nombor telefon yang tertara di dalam skrin. Sementara itu, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri juga memberikan respon kepada kebimbangan orang ramai yang ditimbulkan dalam media sosial dan satu artikel dari laman sesawang di Bangladesh berhubung penularan wabak COVID-19 yang dikaitkan dengan kehadiran pekerja warga negara Bangladesh di negara ini dalam jumlah 25,000 orang yang dinyatakan dan dianggap sebahagian besar daripadanya tidak mempunyai dokumentasi yang sah undocumented workers untuk berada di negara ini dan 7 orang disahkan positif. Sehubungan dengan ini, menurut maklumat pihak Kementerian Kesihatan, hanya seramai 2 orang pekerja warga negara Bangladesh di negara ini yang telah disahkan positif COVID-19. Kos rawatan termasuk ujian makmal bagi COVID-19 adalah ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan. Kedua-dua pekerja warga Bangladesh ini telah dibenarkan pulang ke majikannya selepas menjalani rawatan di Pusat Pemantauan Kebangsaan. Mengenai 2 orang warga asing Bangladesh yang telah didapati positif COVID-19 itu, keberadaan mereka di negara ini adalah juga melalui proses tapisan atau penilaian yang melibatkan berbagai agensi termasuk di dalam dan di luar negeri, iaitu melalui pihak perwakilan negara Brunei Darussalam di Republik Rakyat Bangladesh dan juga dipersyaratkan melalui agensi atau kementerian yang berkenaan di Republik Rakyat Bangladesh. Untuk makluman bersama, menurut statistik Banci Majikan dan Pekerja Labour Census,
bagi tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Jabatan Buruh, terdapat seramai 12,841 pekerja warga negara Bangladesh di negara ini, iaitu 73% daripadanya, iaitu 9,400 bekerja di sektor pembinaan. Berkenaan dengan kedudukan warga negara asing yang tidak mempunyai dokumen sah undocumented migrants, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan berasaskan statistik Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan bagi tempoh 2019 hingga Mac 2020, seramai 13 orang warga negara asing terdiri daripada 12 orang warga negara Malaysia dan seorang warga negara Indonesia didapati berada di negara ini tanpa dokumen-dokumen tertentu. Bahagian penguatkuasaan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dan Jabatan Buruh akan sentiasa dari semasa ke semasa melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan peraturan dan undang-undang berkaitan dengan pekerja asing akan sentiasa dipatuhi. Dalam hal ini, dari statistik Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan juga menunjukkan bahawa bagi tempoh yang sama, jumlah warga negara asing pemegang pas kerja yang telah didapati menyalahi atau melanggar syarat-syarat pas kerja adalah seramai 110 orang. Terbahagi kepada kategori tidak bekerja dengan majikan asal dan membuat aktiviti perniagaan dan berjajah. Dari 110 yang telah dikenakan tindakan, seramai 68 orang adalah warga negara Bangladesh. 22 orang adalah warga negara India dan 13 adalah warga negara Indonesia. Mereka yang bersalah telah dikenakan tindakan kompaun dan setelah itu diusir dari negara Brunei Darussalam dan disenaraikan dalam senarai di Tegah masuk ke negara ini. Berkenaan dengan penguatkuasaan ke atas tempat tinggal pekerja pula, sebanyak 18 amaran telah dikeluarkan oleh Jabatan Buruh kepada majikan kerana tidak menyediakan tempat tinggal yang kondusif dan jika berlarutan selepas pemeriksaan susulan, Jabatan Buruh akan mengambil tindakan membatalkan lesen pekerja asing syarikat-syarikat berkenaan. Berikutan dengan ini adalah diingatkan bahawa setiap majikan adalah bertanggungjawab menjaga kebajikan pekerja-pekerja di bawah jaminannya, di antaranya dengan mengetahui akan aktiviti-aktiviti dan keberadaan mereka dan menyediakan tempat tinggal yang kondusif seperti mana menurut Perintah Pekerjaan 2009. Untuk itu, dipohonkan kerjasama para majikan untuk melaporkan status kesihatan pekerja masing-masing yang mempunyai simptom-simptom tertentu, menekankan supaya pekerja-pekerja mematuhi nasihat-nasihat Kementerian Kesihatan seperti penjarakan sosial dan meningkatkan tahap kebersihan pekerja masing-masing termasuk kebersihan tempat tinggal dan persekitaran kerja mereka bagi membendung penularan COVID-19 di negara ini. Bab 83-2 Perintah Pekerjaan 2009 menghendaki majikan untuk memastikan pekerja yang sakit semasa menjalankan pekerjaannya
dan memerlukan perhatian perubatan untuk diberikan rawatan dengan seberapa segera di hospital atau klinik perubatan. Kegagalan berbuat demikian adalah menjadi kesalahan dan jika sabit boleh dikenakan denda tidak melebihi RM3,000 atau hukuman penjara bagi tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Dalam hal ini juga, merujuk kepada beberapa sidang media sebelum ini, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri melalui Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan telah melaksanakan beberapa tindakan tegahan kemasukan warga negara asing ke negara ini berkuat kuasa mulai 21 hari bulan Mac 2020 bagi pekerja sahaja dan secara keseluruhannya pada 24 hari bulan Mac 2020 termasuk perubahan masa beroperasi pos-pos kawalan imigresen bagi sempadan-sempadan laluan darat dengan pertimbangan khas hanya diberikan kepada sektor-sektor kritikal. Dalam masa yang sama, warga negara asing yang diberikan kebenaran khas juga akan diarahkan untuk menjalani pengasingan diri di pusat-pusat pengasingan yang disediakan oleh kerajaan setiba mereka ke negara ini bagi tempoh 14 hari. Pada menjunjung titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah menggunakan titah perkenan supaya penutupan sementara masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara dilanjutkan selama seminggu. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, memaklumkan pelanjutan tersebut semasa sidang media petang tadi. Pada menjunjung titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan ini memaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan supaya penutupan sementara masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara yang akan berakhir pada hari Isnin waktu Isya hari ini 13 Syakban 1441 Hijrah bersamaan 6 April 2020 Masihi adalah dilanjutkan lagi selama seminggu mulai hari Selasa waktu subuh besok 13 Syakban 1441 Hijrah bersamaan 7 hari bulan April 2020 Masihi hingga hari Isnin waktu Isya 20 Syakban 1441 Hijrah bersamaan 13 April 2020. Ketetapan ini adalah hasil penilaian Majlis Ugama Islam Brunei dalam persidangannya pada hari Sabtu 10 Syakban 1441 Hijrah bersamaan 4 hari bulan April 2020 Masihi berdasarkan keterangan dan nasihat Kementerian Kesihatan bahawa masih terdapat bahaya wabak COVID-19 di negara ini dan bersesuaian pula dengan fatwa Mufti Kerajaan Bilangan 02/2020 mengenai kewajipan menghindari daripada bahaya wabak itu. Dalam menimbangkan ketetapan bagi melanjutkan penutupan sementara yang dimaksudkan, Majlis Ugama Islam telah meneliti 3 pilihan yang dibentangkan oleh Kementerian Kesihatan bagi masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat boleh dibuka
untuk sembahyang berjemaah seperti sedia kala, iaitu pertama, menunggu sehingga negara kita disahkan bebas sepenuhnya daripada jangkitan wabak, iaitu apabila tempoh 2 kali incubation period selama 28 hari daripada kes terakhir tidak ada lagi kes baharu jangkitan sepanjang tempoh berkenaan itu. Itu option pertama. Atau yang kedua, berpandukan kepada limited spread keluarga terakhir yang dijangkiti, iaitu jangkitan kes ke-131, yang mana tarikh terakhirnya itu akan jatuh pada 15 April 2020 Masihi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah pembukaan semula masjid, surau dan balai-balai ibadat boleh ditimbangkan ketika ini juga dengan memenuhi syarat-syarat penjagaan kesihatan dilakukan secara berterusan atau kerap bagi menghindarkan penularan wabak COVID-19. Hal ini melibatkan beberapa tata cara pembersihan masjid, surau dan balai ibadat secara kerap atau berterusan dan kawalan ke atas orang ramai yang datang berjemaah, termasuk juga tata cara sembahyang berjemaah yang diperkenalkan, iaitu penjarakan antara jemaah menurut sebagaimana yang diharuskan oleh hukum syarak dalam keadaan dan suasana kita menghadapi wabak COVID-19 pada masa ini. Majlis Ugama Islam Brunei telah menimbangkan ketiga-tiga senario pilihan yang dibentangkan itu. Pertimbangan utama ialah bagi memastikan keselamatan jemaah atau orang ramai, hukum syarak sebagaimana yang difatwakan adalah mengutamakan keselamatan dengan menghindarkan kebinasaan-kebinasaan daripada setakat untuk mendapatkan masalih atau maslahat-maslahat, yakni kepentingan atau faedah-faedah, iaitu dalam kaedah fiqh, iaitu daripada kaedah fiqh dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, yakni menolak mudarat bahaya lebih didahulukan dari mengambil manfaat. Yang dalam perkara penutupan sementara masjid, surau dan balai ibadat ialah mendapatkan pahala datang ke masjid untuk sembahyang berjamaah, sembahyang waktu dan menunaikan fardu ain bersembahyang Jumaat. Maka majlis menetapkan dalam ketiga-tiga senario ataupun dalam tiga-tiga option pilihan itu tadi, majlis menetapkan langkah yang tepat dibuat atau pilihan yang lebih utama diambil ialah memastikan masjid, surau dan balai ibadat dibuka dalam keadaan yang tidak lagi membahayakan jemaah yang datang dan orang lain secara umumnya, dengan mengambil kira juga keadaan sebenar perkembangan wabak itu di negara kita. Ke arah itu, Jabatan Halwal Masjid telah dan sedang bergerak melaksanakannya. Dalam hal ini, jabatan berkenaan akan bersama-sama ahli-ahli takmir masjid dan sukarelawan yang terdiri daripada belia-belia dan muslimah masjid bagi memastikan pelaksanaan menjaga kebersihan yang kerap dan memberikan kefahaman kepada jemaah masjid untuk bekerjasama mematuhi tata cara yang ditetapkan dalam garis panduan Kementerian Kesihatan bagi masjid, surau dan balai ibadat sekiranya ia dibuka semula. Orang ramai boleh mengikuti bacaan surah Yasin dan doa yang disiarkan langsung dari Masjid Omar Ali Saifuddin sempena malam nisfu Syakban tahun ini. Ianya adalah usaha Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan Jabatan Radio Televisyen Brunei. Berhubung kegiatan keagamaan di malam nisfu Syakban termasuk dalam penutupan yang dilanjutkan tadi, yang akan jatuh pada hari Rabu, yakni malam Khamis 15 Syakban 1441 Hijrah bersamaan 8 April 2020 Masihi,
di mana ia juga terkandung dalam tempoh penutupan sementara masjid, surau dan balai ibadat. Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Haliwal Masjid dan Jabatan Radio Televisyen Brunei akan bekerjasama menyiarkan secara langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin bacaan surah Yasin beserta doa, yang mana orang ramai di rumah masing-masing bolehlah mengikuti sama bacaan surah Yasin dan doa tersebut. Ini ialah kerana mengambil kira masyarakat kita mengikut tren yang ada, kurang pula mereka datang ke masjid pada tahun-tahun biasa malam nisfu Sya'ban itu, tetapi mengadakan perhimpunan ataupun jamaah di rumah masing-masing di kalangan keluarga atau kawan-kawan. Tapi untuk dalam keadaan sekarang, mereka bolehlah mengadakan jamaah sekeluarga di rumah sendiri sahaja dengan mengikut sama-sama siaran langsung yang akan diusahakan oleh RTB dari Masjid Umar Ali Saifuddin yang dipimpin oleh pegawai-pegawai yang bertugas pada malam tersebut. Berhubung dengan penutupan lanjut sementara yang diumumkan tadi, saya ingin menambah bahawa Kementerian Haliwal Agama adalah menghargakan semangat cintakan masjid di kalangan orang ramai. Mereka prihatin untuk datang ke masjid bersembahyang jemaah seperti biasa. Namun diketahui dalam mereka merindukan saat tibanya untuk kembali ke masjid itu, mereka juga memahami keperluan penutupan sementara masjid, surau dan balai ibadat itu dikuatkuasakan. Yang kerananya sudah 3 kali Jumaat kita tidak bersembahyang Jumaat, yang mana akan memasuki Jumaat keempatnya dengan penutupan yang dilanjutkan seminggu lagi seperti yang diumumkan tadi. Demikian juga berjamaah sembahyang 5 waktu telah tidak dilakukan oleh jemaah yang biasa mendatangi masjid, surau dan balai ibadat, kecuali oleh pegawai-pegawainya yang bertugas. Dalam hal ini, memanglah kita kehilangan kesempatan meraih pahala datang ke masjid dan beribadat seperti biasa. Ini satu kenyataan dan menyebabkan sebahagian besar daripada pengunjung-pengunjung biasa ke masjid merasa prihatin mengenai perkara ini. Walau bagaimanapun, ini mesti diingat, dalam masa yang sama, artinya kita tidak ke masjid, kita kehilangan peluang mendapat meraih pahala. Tetapi dalam masa yang sama, dalam kita tidak ke masjid itu, kita sebenarnya melaksanakan ajaran sunnah dan bahkan menunaikan kewajipan mematuhi arahan walil amri, dalam hal ini melalui pihak yang berkuasa kesihatan dan juga Jabatan Haliwal Masjid, Kementerian Haliwal Agama yang menguatkuasakan penutupan sementara masjid-masjid itu. Yang mana ini adalah bersesuaian dengan ajaran sunnah yang disebutkan tadi, menghindari bahaya sesuai dengan riwayat oleh Al-Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala tuqaddimu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Yang maksudnya, apabila kamu mendengar mengenai wabak taun, dimaksudkan di sini wabak, di sesuatu tempat, maka jangan kamu memasuki tempat tersebut. Jika berlaku di suatu tempat sedangkan kamu berada di dalamnya, jangan pula kamu keluar melarikan diri daripadanya. Hadis ini panjang. Dalam riwayat yang dibacakan dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan itu, iaitu disebutkan oleh seorang sahabat yang ternama Abdurrahman bin Auf kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab ketika Khalifah Umar bercadang pergi ke Syam atau Syria sebutannya pada masa ini, semasa wabak taun sedang merebak di Syam
pada zaman pemerintahan Saidina Umar itu. Jadi apabila diberitahu akan hadis ini, Amirul Mukminin Saidina Umar Al-Khattab membatalkan hasratnya. Lalu ada seorang sahabat yang menegur, kenapa dibuat sedemikian sedangkan tujuan untuk ke Syam itu sudah jelas untuk melaksanakan kewajipan perjumpaan, menemui orang-orang asing yang ingin berjumpa dengan khalifah dan sebagian tugas kerajaan, pemerintahan pada masa itu. Tapi oleh kerana hadis yang menghendakkan sedemikian, artinya Baginda Saidina Umar memilih untuk pulang sahaja, dan apabila ditegur apakah ia melakukan sedemikian itu meninggalkan perintah atau mengabaikan tugas-tugas kenegaraannya. Jadi Saidina Umar menjawab, kita mengelak dari suatu takdir kerana ada bahaya di sana, dan pergi ke suatu takdir artinya tidak jadi ke sana. Takdir Allah juga mentakdirkan sedemikian. Maknanya kita sama-sama. Artinya tidak pergi ke sana berpahala, dan artinya balik semula kerana menghindarkan bahaya juga berpahala. Maka demikian jugalah halnya sekarang ini. Kita tidak ke masjid, kita memang lepas peluang untuk melakukan ibadat-ibadat dan sebagainya, tapi kita tidak ke masjid kerana mematuhi arahan-arahan bagi keselamatan kita yang dikeluarkan oleh pihak yang berkuasa, yang berwenang atau berotoriti dalam hal ini, syarat menghendaki kita mengelakkannya, mematuhinya, maka kepatuhan kita itu adalah mendatangkan pahala. Jadi janganlah kita ni terlampau risau. Betul kita ni rindukan masjid, kita ni prihatin tentang ibadat kita ni, tapi kita ni juga mempunyai kesedaran bahawa ibadat itu boleh dilakukan di mana-mana dalam keadaan-keadaan tertentu. Kita diharuskan, dibolehkan melakukannya dengan lebih selesa daripada apa yang kita ni khawatiri kalau kita ni lakukan di tempat yang diketahui ada bahayanya. Dan secara tidak langsung juga ketidakhadiran kita di masjid pada masa ini membolehkan kita mempunyai peluang yang banyak untuk bersama keluarga, dan termasuklah juga beribadat, bersembahyang jemaah bersama keluarga. Ini bukan suatu perkara yang baru akan dibuat, tapi ada setengah-setengah keluarga merasakan apabila suaminya tidak ke masjid pada masa ini untuk maghrib isyak, merasa beruntung kerana suaminya itu ahli ibadat, bekerja, waktu bekerja zuhur asarnya tidak balik ke rumah, bersembahyang di masjid juga atau di pejabat, dan apabila balik ke rumah pada sebelah petang malam, maghrib isyaknya pun di masjid juga. Jadi mereka tidak berpeluang, isteri dan anak-anaknya tidak berpeluang bersamanya. Tapi dalam keadaan sekarang ini, ada yang menceritakan kepada rakannya, syukur alhamdulillah, barulah melihat bulu matanya di rumah bersama-sama kami. Ada baiknya juga tuah, kesannya sedemikian. Semasa sidang media itu, beberapa soalan diajukan. Butirannya menyusul selepas ini, teruskan bersama Berita Perdana. Para penjaja tepi jalan dinasihatkan agar mematuhi dan menghormati arahan serta nasihat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan demi kepentingan bersama. Nasihat tersebut disuarakan oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri ketika menjawab mengenai persoalan penutupan gerai Ramadan pada tahun ini. Jadi bila kita mengatakan bahawa gerai Ramadan tidak ada, termasuklah juga
penjajah-penjajah yang dulu berniaga di tepi-tepi jalan, atau artinya semua sekali masuk tu. Ya. Atau mereka itu berniaga sendiri. Yang ini orang yang berregistered di tempat-tempat yang disediakan khusus untuk gerhana Ramadan. Jadi termasuk mereka-mereka yang berniaga di jalan-jalan itu. Yang kali sama-sama kita ni menghormati dan nasihat Kementerian Kesihatan demi kebaikan kepentingan petani bersama-sama. Para pekerja asing yang datang 2 minggu sebelum penutupan sempadan juga dibangkitkan dalam sesi soal jawab ini. The random sampling itu we will be discussing with pejabat buruh nanti di bawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, terutama sekali didulukan yang datang ke Brunei sebelum tadi menutup border tu. There are a few thousand workers, so we want to do sampling from dari sana dulu. Selepas itu mungkin dilaratkan kepada yang lain. Masa ni pun kita ni membuat sampling juga yang mengegar flu biasa. Jadi orang ramai, orang kita ni yang pergi ke flu center macam di Berakas atau Pangkalan Batu, walaupun diorang pernah membuat perjalanan ke luar negeri, we are doing random sampling dari sana juga untuk sebagai salah satu daripada strategi pemantauan. Pembayaran zakat masih dijalankan seperti biasa dengan syarat penjarakan sosial dilaksanakan. Itu antara penjelasan Menteri Hal Ehwal Ugama apabila ditanya mengenai rancangan Kementerian Hal Ehwal Ugama sama ada untuk melaksanakan pembayaran e-zakat. Tadi mengetahui zakat ini ada macam-macam, tapi yang lazim atau yang biasa diserahkan kepada Majlis Ugama Islam ada 3 tu. Zakat fitrah, zakat perorangan kita ni yang dibayar pada awal Ramadan sehingga pada akhir Ramadan, dan zakat harta, artinya daripada income kita ni, simpanan yang lebih daripada perbelanjaan kita ni sekian-sekian, dan zakat perniagaan. Zakat harta dan zakat perniagaan ini biasanya orang datang ke kaunter-kaunter di pejabat untuk menyerahkan, dan ataupun kepada amil-amil yang dilantik bagi di tempat-tempat yang designated tempat, di masjid-masjid atau di sebagainya. Dan yang cantiknya juga kita di Brunei ialah bank Islam, BIBD bersama dengan Taib juga menjalankan sebagai amil zakat dengan melalui akad daripada penyimpan-penyimpan untuk memotong bayaran zakat tahunan mereka kerana ada had-had yang diketahui. Jadi semuanya ini dapat diseluruhkan. Berbangkit sekarang ini COVID, yang barangkali timbul ialah untuk datang ke masjid atau datang ke tempat-tempat menjumpai amil menyerahkannya. Jadi hal ini boleh kita ni lihat, boleh diaturkan sebagaimana juga yang dibenarkan untuk melakukan shopping, pembelian ke supermarket, departmental store, jangan berhimpun. Jadi kita aturkan, bolehlah kita aturkan. Amil akan duduk di tempatnya seperti biasa tu. Mungkin penjarakan sosial dapat dilakukan, penjarakan fizikal dapat dilakukan, dan penekawalan supaya jangan berhimpun dan sebagainya dapat dilakukan, dan itu insya-Allah dimulakan. Kalau di setakat zakat fitrah, kalau zakat harta itu pun boleh juga dibayar kepada amil atau datang ke kaunter atau mewakilkan kepada bank untuk melaksanakannya, memotong daripada akaun masing-masing, dan bank setiap tahun akan menyerahkannya dalam jumlah yang banyak kepada Majlis Ugama Islam. Jadi dapat kita atasi mengenai perkara itu. Okey. Berhubung lanjutan isu pengambilan sampel ke atas warga negara asing, Menteri Kesihatan menyatakan setakat ini perkara tersebut akan dilaksanakan dengan menumpukan ke atas beberapa ribu warga negara asing yang memasuki negara ini 2 minggu sebelum sempadan negara ditutup.
setakat ini the focus is yang the few thousands yang masuk the 2 weeks before Tani menutup border tu. Dalam Tani umumkan 20 kali 21 tutup. So 2 weeks before that dulu Tani dulukan, dan kemudian mungkin dilaratkan kepada dormitories yang lain. So ini berpandukan apa jua nasihat pejabat buruh nanti, di mana dari sana orang dapat maklumat kan siapa yang masuk dan di mana keberadaan mereka. Jadi di sana insyaallah the initial step will be the first few yang masuk ke Brunei 2 minggu sebelum penutupan itu. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dalam sesi soal jawab menyatakan semua pihak bertanggungjawab memaklumkan nasihat kesihatan kepada pihak tertentu. Sebenarnya semua pihak bertanggungjawablah untuk memaklumkan nasihat kesihatan ini kepada pihak-pihak yang berkenaan. Jadi saya umpamanya saya melihat ada inisiatif umpamanya dari Tuan Yang Utama Duta Indonesia, ada di antaranya kepada saya ia sendiri memberi maklumat itu terus saja kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan pekerja asing misalnya. Jadi dia terus memaklumkan, dan maklumatnya itu disebarkannya bukan saja untuk rakyatnya yang ada di sini, tapi yang berada di Indonesia misalnya. Jadi perkara semacam itu kita alu-alukan dan kita galakkan supaya semua pihak mengambil peranan masing-masing untuk disseminate, menyebarkan, memahamkan akan nasihat-nasihat itu. Pihak kerajaan amat serius terhadap perintah yang telah dikeluarkan berhubung penjarakan sosial serta larangan mengadakan sebarang aktiviti perkumpulan. Larangan perintah ini adalah amat penting bagi masyarakat awam bagi memberikan kerjasama sepenuhnya dalam menyokong dan membantu kerajaan dalam pelaksanaan mengekang penularan wabak COVID-19 ini dengan lebih efektif dan berkesan. Namun demikian, masih ada lagi yang degil dan ingkar akan perintah berkenaan. Satu insiden dilaporkan berkenaan sekumpulan lelaki dan perempuan dipercayai mengadakan pesta hiburan di salah sebuah bilik hotel penginapan di kawasan Brakas. Perkara ini terbongkar ketika anggota-anggota yang bertugas sedang membuat penugasan kawalan pengasingan di hotel berkenaan dan mendapati sebuah bilik membuat bising dengan nada bunyi muzik yang tinggi dan mengganggu penginap-penginap yang lain. Hasil siasatan awal menjelaskan seramai 20 orang berada di dalam bilik tersebut, 15 daripadanya lelaki dan 5 orang perempuan. Antara yang ditahan anggota beruniform dan 3 daripadanya di bawah umur. Hasil pemeriksaan yang dijalankan menemukan barangan tegahan iaitu minuman keras dan rokok. Kesemua yang ditahan akan disiasat di bawah Akta Penyakit Berjangkit Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013. Manakala 4 orang daripadanya juga akan disiasat di bawah Seksyen 448 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 bagi kesalahan ceroboh. Pasukan Polis Diraja Brunei hari ini menerima sumbangan derma berupa 5 kotak sarung tangan daripada Petroleum Synergy Enterprise. Majlis diadakan di bawah Pejabat Pasukan Polis Diraja Brunei. Sumbangan diserahkan oleh Dayang Nur Azlina Natasha alias Elena Maria Abdullah Hong, Pegawai Pembelian dan Pentadbiran Petroleum Synergy Enterprise, kepada Wang Muhammad Zulhilmi bin Haji Omar Ali, Pengarah Jabatan Pentadbiran Am dan Kewangan Pasukan Polis Diraja Brunei. Sumbangan tersebut akan diagihkan bagi kegunaan para pegawai dan anggota barisan hadapan Pasukan Polis Diraja Brunei dalam menangani penularan wabak COVID-19 di negara ini. Pihak berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi AITI menasihatkan orang ramai dan para pelanggan untuk berwaspada dengan pesanan teks ringkas yang menawarkan top-up kredit untuk perkhidmatan telefon bimbit. Pelanggan perlu membeli top-up kredit daripada saluran rasmi penyedia perkhidmatan telekomunikasi sahaja. Pelanggan dinasihati untuk memaklumkan penyedia perkhidmatan telekomunikasi jika sekiranya mereka menerima sebarang perkhidmatan teks ringkas SMS yang mencurigakan.
Dengan memberikan butiran yang diterima melalui SMS tersebut kepada penyedia perkhidmatan telekomunikasi akan dapat membantu dalam menangani keadaan. Sentiasa berhati-hati apabila menerima SMS daripada nombor tempatan atau antarabangsa yang tidak dikenali dan tidak sekali-kali menekan klik pada pautan dalam pesanan yang mencurigakan dan untuk terus menyekan dan memadam nombor yang tidak diketahui dengan segera. Tidak sekali-kali memberi maklumat peribadi melalui telefon. Jika anda telah memberikan butiran peribadi melalui SMS yang berkemungkinan satu penipuan, disarankan menghubungi pasukan polis Diraja Brunei untuk membuat laporan rasmi. Maritime and Port Authority of Brunei Darussalam MPABD memaklumkan operasi feri penumpang bagi perjalanan Brunei Darussalam ke wilayah Persekutuan Labuan dan dari wilayah Persekutuan Labuan ke Brunei Darussalam semasa penularan wabak COVID-19 ini adalah masih lagi ditangguhkan. Walau bagaimanapun, perkhidmatan feri kenderaan masih dijalankan yang mana perkhidmatannya telah dikurangkan kepada 5 kali seminggu sahaja, iaitu pada setiap hari Isnin hingga Jumaat. Bagi perjalanan dari Brunei Darussalam ke wilayah Persekutuan Labuan, setiap hari Selasa dan Khamis bertolak pukul 9.30 pagi. Bagi perjalanan wilayah Persekutuan Labuan ke Brunei Darussalam, bertolak setiap Isnin, Rabu dan Jumaat bertolak 11.30 pagi. Orang ramai dan peniaga-peniaga yang berhasrat untuk membuat pelayaran atau penghantaran barang-barang keperluan asasi atau kenderaan komersial hendaklah memohon kebenaran terlebih dahulu daripada agensi-agensi berkenaan dan dinasihatkan untuk membuat tempahan awal sekurang-kurangnya sehari sebelum memulakan pelayaran dengan menghubungi nombor-nombor yang dinyatakan di atas.